Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Nama saya Lim Kai Jie, nombor metrik 278146. Hari ini saya ingin membentangkan tentang teori jurang pengetahuan. Yang pertama, kita melihat kepada asal-usul teori ini. Teori ini pertama kali dicadangkan pada tahun 1970 oleh 3 orang sarjana, iaitu George Donahue, Philip Tichenor, dan Clyde Olien dari University of Minnesota. Seterusnya adalah hipotesis teori jurang pengetahuan. Apabila berlakunya pengangkihan maklumat dari media mas ke dalam sistem sosial secara meningkat, kumpulan yang mempunyai status sosioekonomi yang lebih tinggi akan lebih cepat mendapatkan maklumat berbanding dengan status yang lebih rendah. Jadi, jurang pengetahuan antara kumpulan yang berlainan tersebut akan meningkat, bukannya berkurang. Tetapi, ini bukan bermaksudnya orang miskin atau sosioekonomi yang rendah akan kurang berpengetahuan sepenuhnya atau tidak berpengetahuan. Ini hanya bermaksud kadar pembelajaran bagi orang yang berstatus tinggi akan lebih tinggi. Perspektif bagi teori ini adalah pasca positivis. Untuk menyokong hipotesis yang dicadangkan oleh 3 orang sarjana itu, mereka menggunakan kaedah saintifik untuk mendapatkan bukti-bukti yang boleh diterimakan. Mereka membuat satu kajian yang berkaitan dengan peratusan responden yang menyatakan kepercayaan bahawa manusia akan mencapai bulan mengikut pendidikan dan tahun. Yang pertama, kita melihat kepada ontologi. Dalam dunia ini, telah wujudnya jurang pengetahuan. Sebagai contoh, dalam pandemik COVID-19 ini, terdapat banyak maklumat palsu dalam media massa. Jadi, golongan yang berpengetahuan tinggi akan lebih rasional dan boleh membezakan maklumat palsu atau benar. Mereka akan percaya kepada kerajaan dan vaksin, manakala golongan yang kurang berpengetahuan mungkin menjadi anti-vaksin. Seterusnya adalah epistemologi untuk mengeluarkan satu bukti yang boleh diterimakan oleh masyarakat. 3 orang pengaji tersebut memulakan satu kajian dengan menggunakan kaedah saintifik. Mereka menjalankan satu kajian yang berkaitan dengan peratusan responden yang menyatakan kepercayaan bahawa manusia akan mencapai bulan mengikut pendidikan dan tahun. Akhirnya, kita melihat kepada aksiologi. Dalam proses membuktikan hipotesis, selain daripada menggunakan cara saintifik, mereka juga mengetepikan nilai yang dipegangnya. Mereka bukan sahaja menjalankan satu kajian sahaja untuk membuktikan hipotesis. Mereka menjalankan kajian dengan mendapatkan responden sebanyak 60 orang dari komuniti Minnesota sejak 1969. Dalam 11 komuniti ini, mereka menanyakan isu alam sekitar dan arkeologi. Seterusnya adalah hubungan. Penyelidikan telah diterbitkan seawal pada tahun 1920 untuk mengkaji pengaruh ciri-ciri individu ke atas pilihan kandungan media. Sebagai contoh, Carey dan Munir mengenal pasti minat dan tabiat membaca orang dewasa pada tahun 1929. Selain itu, Yori Huang dan Si Hun Jong menyatakan bahawa kecenderungan seseorang untuk memilih kandungan akan lebih kepada kandungan yang serius. Pada tahun 1940, ramai orang berasa bahawa kemunculan radio akan menyebabkan tiada lagi perbezaan kerana mendengar radio tidak memerlukan kemahiran khas. Tetapi, Paul Lesserville, Ketua Pejabat Pendidikan Radio di Columbia University, tertarik dengan sama ada radio telah mendemarkan perbezaan individu. Beliau menetapkan satu pemeriksaan sama ada jumlah masa orang mendengar radio dan jenis kandungan mereka dengar. Akhirnya, orang yang berada di status sosioekonomi yang rendah akan lebih cenderung kepada mendengar radio dan kemunculan radio tidak mengubah sukacita orang dalam mendengar kandungan yang serius. Untuk menyokong hipotesis teori jurang pengetahuan, Sherry Estar dan Helen McGee Hughes menjalankan satu kempen penyelidikan tentang rancangan sistematik bagi bangsa-bangsa bersatu. Berdasarkan kempen itu, Starr dan Hughes mendapatkan bahawa kempen tersebut berjaya menarik orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Starr dan Hughes mencadang bahawa pengetahuan pendidikan dan minat mungkin saling bergantung. Seterusnya, kita melihat kepada sebab. Yang pertama adalah kemahiran komunikasi. Orang dari kelas sosioekonomi yang tinggi akan lebih cenderung dalam didikan kemahiran komunikasi. Jadi, apabila seseorang menerima didikan kemahiran komunikasi yang tinggi, ia akan lebih bakat dalam komunikasi, mengkomunikasi dan kemahiran ingatan.
Oleh itu, mereka lebih mampu memahami maklumat yang disampaikan kepada mereka dalam media massa. Yang kedua adalah hubungan sosial. Orang yang berada di kelas sosial ekonomi yang tinggi akan mempunyai hubungan sosial yang banyak. Mereka akan berkongsi maklumat atau isu-isu yang terkini dalam media sosial. Ia akan membantu dalam menentang berbagai perspektif, berbagai cerita dan sebagainya untuk lebih memahami isu dengan baik. Yang ketiga adalah simpan maklumat. Orang yang lebih berpendidikan tinggi berkemungkinan mempunyai lebih banyak pengetahuan kepada sesuatu topik. Pengetahuan sedia ada ini membantu mereka memahami sesuatu topik apabila mereka didedahkan dengan media massa. Secara ringkasnya, kita boleh kata pengetahuan sedia ada hasil daripada pengetahuan terdahulu. Yang keempat adalah ekspor lapisan. Orang yang berbeza dari segi tahap pendidikan atau latar belakang sosial ekonomi akan memilihkan media yang berlainan. Ataupun kita boleh kata, orang yang berpengetahuan lebih tahu bagaimana menggunakan media dengan efektif, manakala orang yang kurang berpengetahuan tidak mungkin mengetahuinya. Oleh itu, mereka yang kurang berpengetahuan akan kurang mengetahui isu-isu dunia. Akhirnya adalah pasaran sasaran media. Media cetak lebih berminat kepada golongan berstatus tinggi, Pinterest kepada wanita, Instagram kepada remaja. Jadi, sejumlah besar media berbeza dengan pasaran sasaran, jurang ini hanya akan berkembang semakin hari semakin luas dalam era media baharu. Seterusnya adalah bukti. Kajian ini telah mengesahkan hipotesis bahawa orang yang berstatus pendidikan tinggi ataupun sosial ekonomi yang lebih tinggi akan lebih berpengetahuan berbanding orang yang berstatus pendidikan rendah dalam mengenai isu dalam media massa. Seterusnya kita melihat kepada cara. Yang pertama, tahap konflik. Isu yang mempunyai sifat topik panas dapat berjaya menarik perhatian semua orang tanpa kelas sosial ekonomi dan pendidikan. Tetapi, cara ini dapat berkesan semasa konflik berlaku sahaja. Yang kedua, kesan komuniti. Isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat dan kehidupan seharian dapat menimbulkan minat tanpa mengira tahap pendidikan dan sosial ekonomi. Akhir sekali adalah kehomogenan komuniti. Orang yang berada di komuniti yang mempunyai sifat yang sama, seperti kaum, daya dan kelas sosial, akan mengurangkan jurang maklumat berbanding komuniti yang berlainan. Seterusnya adalah kekuatan. Yang pertama adalah teori ini menerangkan polarisasi politik. Apabila lebih banyak bentuk media massa muncul dan kita boleh memilih media masing-masing mengikut suka cita, jadi jurang akan berkembang. Teori tersebut juga memberikan penjelasan yang jelas kepada maklumat tidak boleh disebarkan ke seluruh pelosok masyarakat melalui media massa sahaja. Kerana orang berbeza, mereka akan menggunakan media yang berlainan mengikut suka cita mereka. Dan akhir sekali adalah teori ini berjaya menerangkan berita palsu yang sering berlaku di zaman sekarang. Tanpa ada hubungan sosial atau simpan maklumat yang telah kita dibincangkan di atas, mereka akan kurang berkemampuan untuk mengenal pasti dan mengkritikkan berita palsu. Seterusnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah teori ini menggabungkan status sosioekonomi dan tahap pendidikan. Status sosioekonomi dan tahap pendidikan mempunyai istilah yang sama, tetapi tidak berkaitan antara satu sama lain. Tetapi pengasas teori dicampurkan menyebabkan masalah. Yang kedua adalah teori ini mungkin tidak sesuai dengan zaman sekarang. Teori ini telah berusia 50 tahun, mungkin gagal dalam memahami kerumitan media hari ini. Buktinya, dalam teori ini menyatakan bahawa surat khabar adalah media yang utama. Dan akhir sekali adalah media baharu mempunyai perkelakuan yang lainan. Media baharu kurang pengurusan. Semua orang boleh menggunakan laman web untuk mula berkongsi maklumat dengan dunia. Tapi, teori ini tidak mengambil dalam media baharu. Seterusnya adalah rujukan. Dalam pembentangan ini, saya menggunakan 5 sumber ini untuk menambahkan maklumat yang betul. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana tumpuan anda dalam mendengar pembentangan saya.